Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya nak mengucapkan terima kasih kepada klien saya kerana sudi melakukan sesi kaunseling pada hari ini. Okey, saya nak tanya, cik sihat ke? Sihat Alhamdulillah. Selesa ke dengan keadaan sekarang untuk kita meneruskan sesi kaunseling? So far Alhamdulillah selesa. Okey, Alhamdulillah. Okey, sebelum tu saya nak memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Okey, nama saya Farah Wahidah binti Yusof, boleh panggil Cik Farah. Saya merupakan kaunselor pelatih Cik pada hari ini. Okey, sebelum tu saya nak memperkenalkan seseorang iaitu seorang pemerhati yang bernama Cik Azhar. Okey, Cik Azhar ni tidak akan mengganggu sebarang proses kaunseling kita pada hari ini. Cik Azhar ni hanya menjadi pemerhati sepanjang proses kaunseling ini berlangsung. Okey, saya dah memperkenalkan diri. Boleh Cik memperkenalkan diri sedikit latar belakang ke cita-cita Cik ke? Okey, Alhamdulillah. Nama saya apa yang saya ni sahaja. Saya berumur 23 tahun dan sekarang saya tengah melanjutkan pelajaran di Universiti Utara Malaysia UM dalam bidang pendidikan bimbingan dan kaunseling. Saya merupakan anak bongsu daripada 10 orang adik-beradik. Ayah saya bekerja berniaga sahaja dan mak saya merupakan seorang suri rumah tangga sepenuh masa lah. Selain itu, cita-cita saya cita-cita saya nak jadi seorang cikgu ataupun kaunselor lah. Okey, kiranya saya boleh panggil Cik Azmiza. Okey, Cik Azmiza ni berumur 23 tahun dan merupakan seorang penuntut di Universiti Utara Malaysia. Okey, Cik Azmiza ni mengambil jurusan kaunseling juga. So, sekarang ni pun kita tengah melakukan sesi kaunseling kan? Okey, sebelum tu saya nak tanya, Cik Azmiza pernah melakukan sebarang sesi kaunseling tak? Pernah sebelum ni, tapi bukan tentang kerjaya lah. Sesi kaunseling yang melibatkan personal punya individu. Oh, kiranya sebelum ni belum melakukan mana-mana sesi kaunseling kerjaya lah. Tapi Cik Azmiza tahu tak apa itu makna sesi kaunseling? Tahu, saya cuba lah ya. Setahu saya, apa maksud kaunseling ni adalah pertemuan antara kaunselor dengan klien yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah ataupun meleraikan isu-isu yang ada. Okey, kiranya Cik Azmiza ni dah jelas lah dengan makna kaunseling. Saya rasa macam tu lah. Kalau saya ada kurang, mungkin Cik Farah boleh tambah. Okey, sebelum kita meneruskan sesi ni, saya nak terangkan berkaitan dengan etika kerahsiaan lah. Okey, etika kerahsiaan ni, apa yang kita ceritakan dalam sesi kaunseling ni hanya dalam ni je, tidak boleh dibawa keluar. Tetapi kalau perkara Cik Azmiza ceritakan tu dapat memberi sebarang kemudaratan kepada saya, kepada Cik Azmiza ataupun masyarakat di sekeliling, saya akan merujuk kepada pihak-pihak yang berwajib. Jelas ke Cik Azmiza? Jelas. Jelas. Okey, kiranya sesi kaunseling kerjaya kita pada hari ini akan berlangsung dalam jangka masa 30 hingga 40 minit sahaja. Boleh ke? Boleh. Okey, sebelum tu saya nak tanyalah apa masalah kerjaya yang dihadapi oleh Cik Azmiza sehingga kan Cik Azmiza ni nak melakukan sesi kaunseling kerjaya pada hari ini. Sebenarnya macam saya cakap tadi, saya kan berminat untuk menjadi seorang guru ataupun kaunselor. Jadi saya nak tahulah personality saya dengan lebih lanjut. Maksudnya saya ni sesuai bekerja di bidang mana? Adakah saya ni sesuai untuk bekerja di bidang perguruan? Jadi dari situ saya nak tahu personality saya ni sesuai ke tidak untuk saya lebih develop saya punya personality ni macam tu. Oh, kiranya Cik Azmiza ni macam dalam dilema lagi lah sama ada untuk menjadi seorang kaunselor ni nilai pekerjaan tersebut sesuai tak dengan Cik Azmiza? Lebih kurang macam tu lah. Saya nak cakap dilema tak dilema juga sebab saya pun memang tengah belajar dalam bidang kaunseling. Sebenarnya saya nak mengukuhkan lagi orang cakap personality saya tu kan. Mungkin saya nak kukuhkan macam mana saya ni betul-betul boleh jadi seorang kaunselor ataupun tidak macam tu.
Okey, baik. Saya mengetahui masalah yang sedang dihadapi oleh Cik Azmiza. Jadi hari ini kita akan melakukan satu inventory. Inventory berkaitan inventory nilai pekerjaan sidik. Okey, inventory ini akan melibatkan Cik Azmiza menjawab soalan yang terdapat dalam inventory itu. Okey, inventory ini akan mengambil masa 20 hingga 30 minit. Okey, saya akan bagi masa kepada Cik Azmiza lah untuk menjawab inventory ini. Jadi Okey, di dalam inventory ni Cik Azmiza perlu menjawab 21 soalan. Boleh ke Cik Azmiza? boleh. Okey, selepas menjawab, kita akan sama-sama mengira markah dan membincangkan mengenai nilai pekerjaan tersebut. Boleh? Boleh. Okey, sekarang saya bagi masa untuk Cik Azmiza menjawab inventory tersebut. Okey. Okey, seterusnya kita akan membincangkan mengenai nilai pekerjaan yang Cik Azmiza dah dapat tu. Tadi kita dah membuat pengiraan markah berdasarkan jawapan yang Cik Azmiza lakukan. Boleh ke kita teruskan? Boleh. Okey, berdasarkan nilai yang Cik Azmiza dapat, semua nilai tertinggi yang Cik Azmiza dapat. Tak ada yang sederhana ataupun rendah. Disebabkan jawapan tersebut, bolehkah kita buat keputusan untuk membuat 5 nilai pekerjaan yang paling tinggi? Boleh. Okey, boleh. Nilai pekerjaan yang tertinggi yang Cik Azmiza dapat iaitu kejayaan, iaitu 19.2 dan deskripsi yang Cik Azmiza dapat ni 5. Okey, kiranya yang tertinggi daripada yang tertinggi yang Cik Azmiza dapat. Okey, sebelum tu saya nak terangkan dululah makna kejayaan dalam nilai pekerjaan ni. Okey, makna kejayaan dalam nilai pekerjaan ni ialah kejayaan dan pencapaian yang tinggi merupakan keperluan dan ciri-ciri utama pekerjaan jenis ini. Matlamat yang jelas dan cita-cita yang tinggi adalah dikehendaki. Okey, anda akan menghadapi kerja-kerja yang mencabar dan mungkin juga masalah-masalah yang berat dan rumit. Okey, jika anda mempunyai semangat dan kesungguhan lebih daripada yang biasa dimiliki oleh kebanyakan orang, berkemungkinan besar anda akan berjaya di dalam pekerjaan ini. Okey, dapat disimpulkan melalui kejayaan ini, seseorang memerlukan cita-cita yang tinggi dan perlu bekerja keras untuk mencapai kejayaan tersebut. Okey, boleh Cik Azmiza relate tak antara kejayaan ini dengan kehidupan Cik Azmiza sekarang ni? Sejujurnya saya boleh cakap ia sangat relate dengan kehidupan saya sebagai seorang mahasiswa dalam bidang kaunseling, di mana seperti yang kita tahu, kaunseling ni bukan satu pekerjaan yang mudah lah. Jadi kaunseling ni satu perkara yang sangat susah. Untuk jadi kaunselor tu pun susah sebenarnya. Pelbagai cabaran yang perlu ditempuhi sebab kaunselor akan berhadapan dengan pelbagai kerenah klien, dengan masalah-masalah yang dibawa oleh klien. Jadi macam yang Cik Farah terangkan tentang deskripsi itu juga, di mana seseorang ni perlulah ada matlamat yang jelas. Jadi saya rasa saya seorang yang mempunyai matlamat yang jelas, di mana saya dah ada matlamat saya untuk saya jadi seorang kaunselor apabila saya habis belajar nanti. Jadi itu matlamat utama saya. Okey. Dan saya memang mempunyai cakap kesungguhan untuk saya betul-betul jadi kaunselor. Jadi saya rasa saya betul-betul nak jadi kaunselor dan saya sanggup untuk hadapi apa je cabaran asalkan dan saya yakin saya kuat untuk hadapi cabaran tu. Bagus semangat Cik Azmiza. Tapi macam kita sedia tahu dekat sekolah ni kaunselor memerlukan semangat yang kuat untuk berhadapan dengan pelajar yang mempunyai pelbagai masalah, pelbagai isu sosial, masalah keluarga. Jadi Cik Azmiza ni memerlukan semangat yang tinggi untuk menghadapi perkara tersebut. Tapi saya nak tanya, adakah Cik Azmiza menganggap itu sebagai kejayaan apabila segala perancangan Cik Azmiza lakukan tu tidak berjaya? Sekiranya pekerjaan yang saya lakukan itu tidak berjaya, adakah saya menganggap itu sebagai satu kejayaan? Sebenarnya bagi saya pun tak pasti sama ada nak cakap itu satu kejayaan ataupun tidak. Tetapi bagi saya lebih rela untuk belajar daripada kegagalan untuk mencapai kejayaan.
Tak, sebab bagi saya tak semua orang akan terus berjaya dengan apa yang dilakukan. Akan ada yang harus mengharungi kegagalan dahulu sebelum kita mencapai kejayaan. Jadi dari situ kita akan ada pengalaman dan juga pengajaran yang kita boleh ambil daripada kegagalan dan kita berusaha dengan sebaik mungkin untuk kita capai kejayaan yang kita nak. Macam itulah. Oh, jadi Cik Azmiza ni bukan daripada sesetengah orang yang menganggap kejayaan itu merupakan kejayaan sebenar. Tapi bagi Cik Azmiza ni, even perkara tersebut tidak berjaya, tapi selagi Cik Azmiza usahakan, itu dianggap sebagai kejayaan bagi diri Cik Azmiza lah. Betul. Okey, kiranya Cik... Sebab Ha? bagi saya seseorang itu masih belum boleh dikatakan gagal kalau dia masih berusaha. Macam tu. Jadi saya masih peganglah ayat tu. Maksudnya kalau awak masih mencuba, awak belum boleh dikatakan gagal. Jadi melainkan awak dah berhenti mencuba, mungkin awak boleh dikatakan gagal. Tapi selagi awak terus hidup, selagi awak masih ada kudrat, selagi awak masih ada semangat, awak masih belum boleh dikatakan gagal lah. Jadi jelaslah kat sini apa makna kejayaan bagi diri Cik Azmiza, iaitu berusaha semampu mungkin untuk mencapai kejayaan yang sebenar, bukan kejayaan tapi tidak membuahkan hasil. Okey, seterusnya Cik Azmiza dah jelas tentang kejayaan. Jadi kita akan beralih ke poin yang kedua, iaitu nilai pekerjaan sokongan. Okey, nilai pekerjaan sokongan ni antara yang tertinggi juga, iaitu Cik Azmiza mendapat skor 19 dan deskripsi pekerjaan 5. Okey, seterusnya saya akan menerangkan apa itu sokongan. Okey, sokongan ni persekitaran kerja dalam pekerjaan jenis ini amat menyokong anda. Sebagai seorang pekerja dan sebagai seorang individu, anda akan dilayan dengan kasih sayang dan kebaikan. Ketua dan pembantu-pembantu anda amat memahami, bertimbang rasa dan selalu memberi galakan dan dorongan. Mereka begitu mengambil berat tentang keselesaan dan kesejahteraan anda. Anda juga biasa ditawarkan bantuan jika anda memerlukan. Betul ke Cik Azmiza memerlukan sokongan untuk membuat sesuatu pekerjaan? Okey, berdasarkan apa yang diterangkan oleh Cik Farah tu, saya rasa sokongan yang sebenar bukanlah sokongan, maksudnya saya memerlukan sokongan daripada orang lain. Maksudnya apa yang saya faham adalah suasana pekerjaan yang baik. Maksudnya saling sokong, saling support lah orang cakap. Maksudnya macam tadi Cik Farah terangkan daripada ketua dan orang bawah. Maksudnya kalau saya bekerja sebagai seorang kaunselor di sekolah, saya semestinya memerlukan sokongan daripada pengetua itu sendiri dan juga cikgu-cikgu yang lain. Memandangkan saya sebagai seorang kaunselor, kaunselor ni adalah satu tugas yang berat sebenarnya untuk kita handle masalah-masalah pelajar. Jadi semestinya saya memerlukan sokongan-sokongan tersebut untuk buatkan saya terus kuat ataupun kekal bertahan sebagai seorang kaunselor yang terbaik yang boleh membantu pelajar-pelajar menyelesaikan masalah mereka. Jadi saya rasa sokongan daripada situ yang saya faham lah. Maksudnya saya sukakan suasana pekerjaan yang baik, yang saling sokong. Maksudnya bukanlah suasana pekerjaan yang macam apa, tidak seronok lah macam tu. Jadi saya tak suka macam tu. Jadi saya faham sokongannya dari macam tu lah. Jadi faham. Jadi Cik Azmiza rasakan even Cik Azmiza menghadapi masalah bukan sokongan 100% tapi memerlukan tulang belakang untuk mencapai kejayaan tersebut. Jadi kalau Cik Azmiza rasakan Cik Azmiza tak mendapat sokongan, Cik Azmiza akan rasa kecewa ke? Nak kata kecewa tu mungkinlah tidak kecewa, tapi mungkin akan sedih lah sikit sebab kita ni nak buat kerja, kita perlukan suasana yang baik untuk kita salurkan aura yang baik, kita pun kena dapat aura yang baik juga. Untuk kita salurkan aura positif kepada student, kita pun kena dapat juga aura positif tu daripada rakan-rakan sekeliling, rakan-rakan sekerja kan. Jadi itulah yang saya masukkan. Saya nak kata saya kecewa mungkin tidak, sebab ini adalah matlamat saya. Macam saya cakap tadi, ini adalah tujuan hidup saya. Jadi saya rasa saya tak perlu kecewa pun kalau saya tak dapat sokongan. Cuma mungkin ada masa saya akan sedikit sedih ataupun sedikit down kalau saya tak dapat sokongan macam tu.
Oh, jadi Cik Azmiza rasa dengan pekerjaan seorang guru ni memerlukan sokongan jugalah daripada pihak luar macam pengetua dan guru kelas. Sebab bagi Cik Azmiza untuk menyelesaikan masalah klien ni kita memerlukan sokongan guru kelas juga, sebab dalam sesi kaunseling tak semestinya pelajar tu menceritakan keseluruhan cerita. Maybe guru kelas tu tahu masalah pelajar tu. Jadi Cik Azmiza ni memerlukan sokongan daripada guru-guru juga kan? Betul-betul. Okey, kiranya sokongan ni merupakan salah satu elemen penting jugalah dalam nilai pekerjaan Cik Azmiza, sebab melibatkan ramai orang untuk menyelesaikan masalah pelajar di sekolah. Betul? Okey, kiranya Cik Azmiza dah jelas dengan elemen nilai pekerjaan untuk sokongan. Sudah. Okey, seterusnya kita akan berpindah kepada nilai yang ketiga iaitu pemimpin. Okey, pemimpin ni mendapat skor yang tinggi juga iaitu 19 dan deskripsi pekerjaan itu 4. Kini dalam kalangan yang tinggi juga daripada yang tertinggi. Jadi saya akan menerangkan tentang pemimpin dulu. Okey. Yang pemimpin ini merupakan ciri-ciri utama di dalam pekerjaan jenis ini, ialah anda dikehendaki memegang jawatan yang mempunyai autoriti dan tanggungjawab yang berat. Okey, anda perlu memberitahu tentang apa yang mereka buat, mengarah dan mengawal tingkah laku mereka. Okey, anda juga bertanggungjawab untuk membuat keputusan-keputusan penting bagi kumpulan tersebut. Anda akan dianggap sebagai ketua yang mempunyai prestij dan pengaruh yang membuatkan orang lain menghormati dan bertanggungjawab kepada anda. Okey, dekat sini pemimpin ni menggambarkan Cik Azmiza merupakan pemimpin dalam sesuatu situasi. Macam mana Cik Azmiza merasakan pemimpin ini sesuai ataupun tidak untuk diri Cik Azmiza? Okey, macam yang saya tanda tadi, saya tanda sebagai suka sahaja. Saya tidaklah sangat suka untuk jadi seorang pemimpin. Tapi suka sahaja. Maksudnya sebagai kaunselor pun kita sebenarnya jadi pemimpin juga untuk seorang student, betul. Jadi untuk kata jadi pemimpin tu sangat suka tidaklah. Okey. Jadi nak kata benda ni sangat relatable dengan saya, mungkin boleh relate tapi tidak sangatlah. Maksudnya saya bukanlah nak sangat jadi pemimpin yang mengarah orang apa semua. Tidak, saya cuma macam nak macam mana untuk bagi arahan tu mungkin tidaklah, tapi nak cakap saya cuma nak membimbing tau. Saya cuma nak membimbing sebagai kaunselor, saya nak membimbing student-student saya ke jalan yang benar untuk membentuk mereka jadi seorang remaja yang baik. Untuk jadi, kalau kata untuk pemimpin, mungkin tidaklah. Jadi saya nak cakap benda ni relatable dengan saya sangat pun macam tidak sangatlah. Macam tu. Okey, jadi Cik Azmiza ni bukan lebih terlampau suka untuk menjadi pemimpin, tapi lebih kepada untuk membimbing orang. Betul. Tapi kita kalau kita tahu situasi semasa, ada guru-guru yang meminta kaunselor untuk membocorkan maklumat klien macam maklumat pelajar untuk menyelesaikan masalah pelajar tersebut. Macam guru kelas nak tahu apa yang diceritakan oleh pelajar di dalam sesi kaunseling tersebut. Macam mana Cik Azmiza memimpin untuk memberitahu perkara kepada guru tersebut? Okey, bagi saya macam ni, macam sekarang kita tengah melakukan sesi di mana rahsia itu antara kaunselor dengan klien sahaja. Jadi bagi saya, selagi masalah itu tidak memudaratkan klien, saya tidak berhak untuk membocorkan rahsia klien saya kepada sesiapa pun. Dan disebabkan itulah matlamat utama saya di mana saya nak ubah persepsi student sekarang, persepsi remaja ataupun pelajar-pelajar sekarang, di mana kaunselor ni suka membocorkan rahsia kepada cikgu-cikgu lain. Jadi ini merupakan salah satu matlamat utama yang saya pegang untuk saya jadi seorang kaunselor, di mana saya nak ubah persepsi tu. Jadi macam saya cakap tadi, sekiranya tak ada keperluan pun untuk saya membocorkan rahsia student saya, selain itu walaupun cikgu tu kawan baik saya ke, saya tetap tak akan bocorkan rahsia klien saya lah. Jadinya Cik Azmiza ni
tetap dengan pendirian etika kerahsiaan. Tapi macam mana Cik Azmiza nak mengendalikan guru tersebut? Mungkin guru tersebut akan tidak menyukai Cik Azmiza. Macam mana Cik Azmiza mengawal situasi tersebut agar berlaku situasi fair? Macam guru tersebut memahami situasi tersebut. Bagi saya, seorang guru ni perlulah berfikiran terbuka. Bagi saya, semua cikgu adalah seorang yang bijak. Jadi, dia perlu tahu bidang tugas saya dan saya pun perlu tahu bidang tugas dia. Jadi saya rasa untuk tidak membocorkan rahsia itu, saya perlulah menerangkan kepada cikgu tersebut tentang bidang tugas saya, di mana saya perlu menjaga kerahsiaan klien saya, di mana saya tertakluk di bawah etika kerahsiaan. Jadi saya rasa saya tak berhak untuk menceritakan masalah klien saya kepada siapa, dan saya harap cikgu tersebut fahamlah kenapa yang saya cakap. Jadinya Cik Azmiza ni akan menjadi seorang pemimpin jugalah untuk menjelaskan situasi sebenar, iaitu kaunselor ni tidak boleh mudah-mudah untuk membocorkan rahsia klien. Jadi Cik Azmiza ni akan cuba menyesuaikan situasi dengan agar tidak berlaku perkara yang tidak diingini. Okey, kiranya Cik Azmiza dah jelas dengan elemen pemimpin. Okey, seterusnya kita akan berpindah kepada elemen yang seterusnya iaitu organisasi. Okey, organisasi ni antara yang tertinggi juga tapi mendapat skor yang 18.8 dan mendapat deskripsi pekerjaan iaitu 5. Jadi Cik Azmiza ni suka jugalah untuk organisasi ni. Tapi saya akan terangkan dulu apa itu organisasi dalam elemen pekerjaan nilai ni. Okey, organisasi merupakan salah satu prasyarat yang perlu ada untuk pekerjaan jenis ini. Adalah kebolehan anda menyusun dan menyelenggara barang-barang di bawah jagaan anda supaya kelihatan kemas dan teratur. Anda perlu menyusun segala peristiwa sama ada yang telah atau yang akan berlaku secara sistematik dan teliti. Okey, dalam menjalankan tugas-tugas harian anda, kecuaian dan ralat-ralat kecil biasanya tidak dapat diterima. Okey, kebolehan anda menyusun sesuatu kerja lebih awal dan terperinci adalah perlu dan amat ditekankan. Okey, organisasi ni macam mana seseorang mengendalikan sesuatu situasi agar lebih tersusun dan sistematik. Macam mana Cik Azmiza boleh relate perkara organisasi ni dengan kehidupan Cik Azmiza untuk kerjaya pada masa akan datang? Okey, macam mana saya boleh relate? Saya rasa bagi saya organisasi ni macam mana nak cakap saya suka pekerjaan yang teratur. Maksud saya tidaklah serabut. Okey, jadi kaunselor ni seperti yang kita tahu, kaunselor ni kalau sehari tu mungkin perlu hadapan dengan banyak masalah klien kan. Jadi seharusnya kita masa tu akan ada perasaan serabut sebab kita dah banyak dengar masalah klien kan. Jadi dari situ saya nakkan keteraturan. Maksudnya saya nak mengatur macam kita tahu kaunselor lepas buat sesi kita kena buat report. Betul. Jadi dari situlah saya nak atur report klien saya tu supaya dia teratur, dan saya rasa dengan kalau kita bijak mengatur pekerjaan kita satu-satu, dia takkan berserabut pun, dia akan jalan dengan lancar, dan semua tu bergantung pada diri kita sendiri. Dan saya rasa sebenarnya organisasi ni juga dia ada juga relatable sedikit dengan sokongan tadi, di mana dalam organisasi dia ada orang-orang bawahnya kan. Jadi situ bagi saya dia relatable lah dengan sokongan tadi. Jadi saya suka bekerja dalam suasana yang kemas, suasana yang tidak berserabut, suasana yang saling sokong menyokong. Jadi saya rasa saya sukalah bekerja dalam organisasi macam tu. Jadi Cik Azmiza cakap tadi untuk setiap kali melakukan sesi kaunseling, Cik Azmiza akan membuat laporan dan menyusun secara sistematik. Tapi macam mana kalau suatu hari berlaku situasi Cik Azmiza kehilangan report tersebut? Adakah Cik Azmiza merasakan bahawa Cik Azmiza ni seorang yang gagal dalam menguruskan situasi? Tidaklah sampai gagal bagi saya. Cumanya kita boleh, setiap masalah akan ada jalan penyelesaiannya, betul. Jadi nak kata gagal, tidaklah sampai gagal. Mungkin kita boleh, kalau saya kehilangan report, sebenarnya sejujurnya saya mesti akan down jugalah kalau kata report tu report yang banyak. Benda tu akan buatkan saya
tertekan juga sebenarnya. Tapi saya percaya setiap masalah pasti akan ada penyelesaiannya. Jadi kemungkinan saya boleh cakap apa buat backup untuk report yang kedua. So kalau jadi apa-apa untuk report yang pertama, sekurang-kurangnya saya akan ada backup untuk yang kedua lah. Macam tu. Jadinya Cik Azmiza rasakan bahawa organisasi ini merupakan elemen yang penting bagi seorang kaunselor. Betul. Saya rasa macam tu lah. Macam mana Cik Azmiza ni untuk dapat menjaga kerahsiaan melalui report tersebut? Macam mana kalau report tersebut diketahui oleh orang lain? Sebab report tu melambangkan apa yang diceritakan dalam sesi kaunseling tersebut. Betul? Saya faham. Jadi saya rasa macam kaunselor kan dia dah ada bilik dia sendiri. Dia ada bilik asing daripada cikgu-cikgu lain. Jadi daripada situ saya rasa untuk menjaga report tu ataupun kerahsiaan tu semestinya kita perlukan satu tempat yang berkunci lah. Di mana kunci tu hanya saya je yang boleh pegang macam tu. So saya yakin kemungkinan insyaAllah rahsia akan terjaga selagi ia ada di bawah jagaan saya lah. Okey, jadi dapat jelaslah di sini bahawa Cik Azmiza merupakan seorang yang sangat menekankan organisasi terutamanya dalam sesi kaunseling agar segala isi yang dibincangkan dalam sesi kaunseling ini tidak dapat diketahui oleh orang lain dan maklumat tersebut tidak dapat dibocorkan. Sebab kalau Cik Azmiza ni mempunyai organisasi yang tinggi, Cik Azmiza dapat melakukan sesuatu perkara secara sistematik. Betul? Betul. Okey, kita dah membincangkan perkara yang keempat iaitu dan seterusnya kita akan membincangkan kepada perkara item yang terakhir iaitu nilai pekerjaan yang terakhir iaitu manusia. Okey, manusia ni mempunyai skor yang tinggi juga iaitu 18.6 dan deskripsi pekerjaan itu 5. Okey, sebelum kita meneruskan perbincangan mengenai manusia ni, okey, saya terangkan dulu apa itu manusia nilai pekerjaan tersebut. Okey, keperluan utama pekerjaan jenis ini ialah anda mesti suka kepada aktiviti-aktiviti yang berorientasikan manusia. Banyak masa anda akan digunakan untuk berhubung dan berinteraksi dengan orang lain. Okey, peranan anda termasuklah menyihir, memujuk dan menolong. Okey, selain itu beberapa aktiviti lain yang mungkin akan anda lakukan termasuklah mengajar, mengubati, memperkembang, memberi khidmat kaunseling serta memberi nasihat kepada individu yang memerlukan. Okey, dapat saya simpulkan di sini bahawa nilai manusia ni melibatkan kita perlu berinteraksi dengan ramai orang. Okey, dapat tak Cik Azmiza relatekan manusia ni dengan personality Cik Azmiza untuk pada masa akan datang bagi kerjaan Cik Azmiza? Okey, bagi saya nilai pekerjaan manusia ni adalah sangat-sangat relatable dengan saya sebab saya rasa banyak orang yang bekerja dengan manusia daripada bekerja dengan benda. Jadi setiap hari kita akan berjumpa dengan manusia, betul. Setiap hari kita akan bergaul dengan manusia. Dan kaunselor sendiri tak akan lari daripada untuk berjumpa dengan manusia itu sendiri. Jadi saya rasa untuk sebagai pekerjaan kaunselor mestilah akan kena ada elemen nilai pekerjaan manusia ni supaya kita boleh relate lah benda tu manusia dengan kaunselor. Ialah kaunselor sudah kena jumpa klien siapa manusia kan. Jadi ini sangat-sangat relatable dengan saya dan juga saya sangat-sangat suka untuk bekerja dengan manusia berbanding dengan benda sebab saya suka meneroka. Daripada manusia kita boleh dapat pengalaman tau. Jadi daripada pengalaman tu saya boleh ambil untuk saya apply dalam kehidupan saya mungkin sebagai satu pengajaran ataupun sebagai satu cara untuk kita capai juga benda tu. Jadi kalau kita bekerja dengan benda, kita takkan dapat pengalaman sangat berbanding kita bekerja dengan manusia. Jadi bila kita berhadapan dengan ramai manusia, kita akan dapat lagi banyak pengalaman dan pengalaman inilah yang akan mematangkan kehidupan kita macam tu. Jadi saya lebih suka untuk bekerja dengan manusia dan kalau disebut saya juga adalah seorang yang boleh dikatakan mungkin ambivert lah, tengah-tengah sama ada extrovert ataupun introvert. Tapi apa yang saya boleh cakapkan kalau di luar, kalau di suasana ramai saya mungkin lebih ke arah extrovert. Jadi saya rasa bekerja dengan manusia ni bukanlah satu masalah untuk saya. Okey, jadi Cik Azmiza dapat rasakan bahawa nilai manusia ni sangat sesuai dengan Cik Azmiza, betul?
Betul? Okey, kalau Cik Azmiza perasan, manusia ni perlu kita berinteraksi dengan ramai orang. Tapi macam mana Cik Azmiza ni nak mengendalikan manusia yang pelbagai ragam? Sama ada Cik Azmiza ni boleh bertoleransi dengan orang ataupun tak? Saya rasa saya boleh bertoleransi sebab kita sendiri pun manusia. Jadi kita faham apa perasaan manusia lain. Jadi untuk cakap kalau kata konflik dengan manusia tu kadang-kadang mesti ada. Mesti Mhm. ada. Cuma ianya berbalik kepada kita macam mana kita menyelesaikan konflik tu atas diri kita lah. Jadi saya rasa kita kena bijak lah untuk selesaikan konflik tu dengan cara yang baik dan tidak mendatangkan masalah yang lebih berat lah. Okey, baik. Rasanya Cik Azmiza dah faham mengenai nilai manusia iaitu perlu berinteraksi dengan ramai orang tapi kita ni perlu bijak untuk mengendalikan keadaan apabila berlaku sebarang konflik. Betul? Okey, baiklah Cik Azmiza. Kita dah membincangkan mengenai 5 nilai pekerjaan yang tertinggi Cik Azmiza dah dapat iaitu kejayaan, sokongan, pemimpin, organisasi dan manusia. Okey, sebelum kita menamatkan sesi ni, saya nak membuat kesimpulan secara keseluruhan lah. Okey, melalui nilai kejayaan, Cik Azmiza ni dapat merasakan usaha yang bersungguh-sungguh merupakan kejayaan bagi Cik Azmiza. Bukan walaupun Cik Azmiza tidak memperoleh kejayaan tapi selagi Cik Azmiza ni berusaha secara bersungguh-sungguh itu merupakan perkara kejayaan kepada Cik Azmiza. Okey, nilai yang kedua itu sokongan. Cik Azmiza dapat rasakan bahawa sokongan dalam kerjaya kaunseling sangat perlu bagi menyelesaikan masalah klien. Tapi Cik Azmiza dapat rasakan Cik Azmiza dapat mengawal situasi walaupun tidak mendapat sokongan 100% daripada orang sekeliling. Okey, yang seterusnya ialah yang ketiga, pemimpin. Cik Azmiza tidak terlalu suka sebagai pemimpin tapi Cik Azmiza sedar bahawa dalam sesi kaunseling Cik Azmiza memerlukan kepimpinan untuk mengendalikan sesi kaunseling. Okey, yang keempat iaitu organisasi. Dalam organisasi Cik Azmiza sedar bahawa menguruskan sesuatu sesi kaunseling secara sistematik adalah suatu kejayaan untuk bagi seorang kaunselor kerana selepas membuat organisasi yang sistematik, sesuatu sesi kaunseling itu dapat berjalan dengan lancar. Okey, yang terakhir iaitu manusia. Iaitu Cik Azmiah sangat suka berkomunikasi dengan manusia berbanding benda di mana dengan berkomunikasi dengan manusia, Cik Azmiah dapat menimba pelbagai ilmu pengetahuan. Okey, dan melalui manusia juga Cik Azmiza ni dapat belajar untuk bertoleransi dengan orang ramai. Okey, Cik Azmiza jelas ke dengan 5 elemen yang telah kita bincangkan tadi? Jelas? Jelas. Okey, Sangat jelas. kiranya kita membincangkan mengenai 5 yang tertinggi sahaja disebabkan Cik Azmiza tidak mempunyai nilai pekerjaan sederhana dan rendah. Okey, Okay. sebelum kita menamatkan sesi kaunseling kita pada hari ini, saya nak ingatkan balik tentang etika kerahsiaan. Okey, apa yang kita bincangkan sebelum ini perlu menjadi rahsia antara kita sahaja. Tidak boleh dibawa keluar dalam sesi ini. Tapi jika Cik Azmiza ingin melakukan sesi kaunseling pada masa akan datang, Cik Azmiza boleh kontak saya untuk melakukan sesi kaunseling pada masa akan datang. Boleh ke Cik Azmiza? Boleh Cik Farah. Kiranya Cik Azmiza dah jelas berkaitan nilai pekerjaan Cik Azmiza. Sudah. Okey, dah kiranya kita tamatkan sesi kita pada hari ini kerana masa pun dah mencemburuki kita. Dah mengambil masa 30 hingga 45 minit dah. Okey. Boleh. Okey, kiranya saya sudahi dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.